Assalamualaikum kepada Ustazah Izian Farhana binti Ibrahim. Saya dan kumpulan yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri Adriana Syazwani binti Muhammad Azhar, yang kedua Nur Hasidah binti Ahmad, dan yang ketiga Damia Imir binti Muhammad Arif Imir. Topik yang akan dibincangkan adalah yang pertama pengenalan, yang kedua objektif kajian, yang ketiga kajian literatur, yang keempat isi dan perbincangan, dan yang terakhir ringkasan serta ataupun rumusan. Yang seterusnya ialah pengenalan. Perkataan tamadun berasal dari bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Bahasa Arab adalah madana dan bahasa Inggeris adalah civilization yang berasal dari bahasa Greek iaitu civitas. Konsep tamadun berbeza pandangan. Menurut masyarakat Barat, tamadun adalah pembangunan lahiriah iaitu aktiviti pembenaran, kesenian dan sebagainya. Manakala pada pandangan Said Naqib Al-Attas, tamadun adalah pencapaian ketatasusilaan yang tinggi dan keluhuran kebudayaan masyarakat. Proses pembentukan tamadun dengan bermulanya manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitar dan memilih kawasan yang bersesuaian untuk memudahkan aktiviti kehidupan mereka. Di sini maksudnya adalah zaman-zaman manusia pada tamadun tersebut, mereka lebih cenderung pergi ke arah yang hutan ataupun sungai. Tempat itu adalah strategik untuk buat penempatan tempat tinggal ataupun untuk mencari makan. Tamadun Cina adalah antara tamadun tertua di dunia. Dalam banyak-banyak tamadun seperti tamadun India, tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun Cina adalah antara tamadun yang tertua di dunia. Tamadun Cina, dia bermula di lembah Huanghe sehingga ke selatan China. Dinasti Qin berjaya meluaskan empayar dalam tamadun Cina yang menyaksikan banyak peperangan dan perebutan kuasa berlaku sehingga dapat disatukan di bawah satu pentadbiran pusat. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengetahui sejarah pembentukan dan kegemilangan yang pernah berlaku pada abad yang lalu di negara China. Dan yang seterusnya adalah untuk menganalisa masyarakat dan budaya dalam tamadun Cina dari segi etnik dan bahasa Cina, jati diri budaya Cina dan juga norma sosial. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji punca-punca atau langkah-langkah kedatangan Islam pada tamadun Cina. Assalamualaikum yang dihormati Ustazah Izian Farhana, saya Nur Hasidah dan rakan-rakan yang dirahmati sekalian. Saya berharap Ustazah berada dalam keadaan yang sihat dan berada di rumah, di mana semua orang tahu pada ketika ini kita semua berada dalam keadaan yang sukar untuk menghadapi pandemik COVID-19. Berbalik pada tajuk pembentangan saya pada hari ini, iaitu literatur tamadun Cina. Kajian literatur yang pertama iaitu mengupas tentang zaman kegemilangan yang berlaku pada tamadun Cina. Merujuk kepada penulis Afifah Abu Yazid, zaman permulaan dan zaman kegemilangan yang berlaku pada dinasti terawal iaitu Xia, Shung, Zhou dan seterusnya iaitu Qin. Beliau juga menceritakan tentang bagaimana pentingnya sumber air yang menjadi keutamaan bagi tamadun ini. Dengan adanya sumber air, masyarakat dapat membina tamadun dan dapat menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Kajian kedua iaitu daripada blogger Abu Hassan. Ia menceritakan tentang budaya yang diamalkan dalam tamadun Cina. Dalam tamadun Cina, anak lelaki merupakan kepentingan keluarga dan menganggap wanita sebagai kaum yang lemah. Agama mereka mempercayai ajaran agama Buddha dan juga menyembah roh-roh seperti roh kehidupan dan roh semangat. Kajian yang terakhir iaitu daripada blogger Abdul Aziz. Ia menceritakan tentang kedatangan Islam pada tamadun Cina. China adalah negara terawal yang
mendapat ajaran Islam, dan dinasti Song yang berjaya menyatukan Islam di negara China. Mereka menjalankan aktiviti perdagangan yang meluas sehinggalah Islam tergugat pada dinasti Qing. Berikut adalah ringkasan tentang kehidupan yang berlaku pada tamadun Cina. Apa yang dapat dilihat, masyarakat Cina dapat menyatukan perkauman mereka sehinggalah ke hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Izian Farhana binti Ibrahim, nama saya Damia Ime binti Muhammad Arif Ime, dan pada hari ini saya akan menguraikan dengan lebih lanjut berkaitan analisa dan perbincangan tajuk kumpulan kami iaitu Tamadun Cina. Dalam analisa dan perbincangan, saya akan menguraikan 3 perkara, iaitu yang pertama adalah berkaitan sejarah pembentukan dan kegemilangan tamadun Cina, dan yang kedua adalah berkaitan masyarakat dan budaya tamadun Cina, dan yang terakhir sekali adalah berkaitan kedatangan Islam di tamadun Cina. Bagi sejarah pembentukan dan kegemilangan tamadun Cina, ianya bermula pada zaman awal dan zaman pembentukan yang kemudiannya diteruskan pada zaman penyatuan, pembinaan dan kemakmuran, dan kemudiannya berlakulah pula zaman perpecahan dan konflik, dan seterusnya zaman perubahan besar dan diikuti oleh zaman empayar terakhir, dan akhir sekali pada zaman campur tangan barat. Zaman awal kebudayaan Yanshao bermula pada tahun 5000 sehingga 3000 sebelum Masihi, dan kemudiannya diteruskan oleh zaman awal kebudayaan Longshan pada tahun 3200 hingga 1900 sebelum Masihi. Kemudian, ianya diteruskan oleh zaman pembentukan oleh dinasti Xia ataupun lebih dikenali sebagai He Xia pada tahun 2205 sebelum Masihi, dan kemudiannya diteruskan oleh dinasti Shang dan dinasti Zhou pada tahun 1766 sebelum Masihi sehingga 1122 sebelum Masihi. Setelah itu, berlakulah pula zaman penyatuan, pembinaan dan kemakmuran oleh dinasti Qin yang memahiri dalam bidang tuangan logam, dan kemudiannya oleh dinasti Han yang memahiri dalam penciptaan kertas yang dicipta oleh Chang Lun. Kemudiannya, berlakulah pula zaman perpecahan dan konflik oleh dinasti Jin yang diperintahkan oleh 3 kerajaan sewaktu itu, iaitu yang bernama Wu, Wei dan Shuhan, dan juga oleh dinasti di selatan dan serta dinasti di utara. Setelah berakhirnya zaman perpecahan dan konflik, berlakulah pula zaman perubahan besar yang dibawa oleh dinasti Sui dan Tang yang memahiri teknik percetakan, penghasilan bahan letupan dan juga penghasilan jam mekanikal. Pada zaman perubahan yang sama, terhasillah pula pengeluaran kompas, kapal-kapal terbesar, mesin cetak, akupuntur dan juga penghasilan duit kertas pertama sewaktu dinasti Song. Pada masa yang sama, berlaku juga pengenalan terhadap pengenalan drama dan fiksyen sewaktu dinasti Mongol Yuan. Kemudian diteruskan pada zaman empayar terakhir oleh dinasti Ming dan juga dinasti Manchu Qing. Dan pada zaman terakhir iaitu pada zaman campur tangan barat, iaitu apabila ketibaan rombongan pedagang Portugis datang di China, berlakunya perang candu di antara orang British dan juga orang China dan menyebabkan penubuhan Republik China, masyarakat dan budaya tamadun China. Di dalam ini saya akan menguraikan dengan lebih lanjut berkaitan etnik tentang bahasa yang digunakan oleh masyarakat China, kemudian budaya, jati diri mereka dan juga norma sosial. Masyarakat Cina mempunyai 7 etnik iaitu Han, Man, Manchu, Ming atau lebih dikenal sebagai Mongol, kemudian Hui iaitu orang Cina Muslim, Zhang iaitu orang-orang Tibet dan juga Tatar. Dan majoriti daripada masyarakat Cina menggunakan etnik Han iaitu majoriti sebanyak 92%, dan kemudian Ming, Hui, Zhang dan Tatar mempunyai 54 etnik dan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantara. Bagi penggunaan bahasa Cina pula, bahasa Cina mempunyai kira-kira 50,000 patah perkataan. Hanzi adalah bahasa Cina tertua yang digunakan oleh masyarakat Cina di sana, dan perkembangan skrip Cina adalah permulaan terhadap pembentukan tulisan di China. Kemudian budaya Cina, mereka mempercayai kepada tilikan nasib.
Mereka juga percaya akan kewujudan roh dan percaya terhadap kuasa suci dan juga kuasa jahat. Jati diri masyarakat Cina adalah mereka menghargai idea dan pendapat orang lain, sangat mengambil berat tentang sejarah dan budaya bangsa, sangat kuat dalam mempertahankan sejarah nenek moyang mereka dan juga menganggap bahawa diri mereka lebih bertamadun berbanding bangsa lain. Bagi norma sosial masyarakat Cina pula, ia mengguna pakai sistem kekeluargaan yang mempunyai 5 aspek di dalamnya. Antaranya adalah hubungan seorang pemerintah terhadap rakyatnya, hubungan seorang bapa terhadap anak lelakinya, hubungan seorang suami terhadap isterinya, hubungan seorang abang kepada adiknya dan hubungan seorang lelaki kepada rakan-rakannya. Melalui hubungan tersebut dipercayai bahawa ia dapat mengeratkan lagi hubungan di antara mereka dan juga mencipta kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kedatangan Islam di tamadun Cina. Islam bermula ketika dinasti Tang, iaitu Islam telah datang ke China sewaktu zaman pemerintahan Maharaja Tang II. Maharaja Tang mempunyai minat yang agak mendalam terhadap agama Islam dan kemudian beliau telah menjemput pendakwa Islam secara rasmi untuk datang ke China. Kemudian Islam telah mencapai zaman kegemilangannya pada dinasti Yuan dan dinasti Ming. Namun tidak lama selepas itu Islam telah mengalami kemerosotan ketika pemerintahan orang-orang Manchu yang juga dikenali sebagai dinasti Manchu. Pada ketika itu Islam mempunyai 4% jumlah penduduk Islam dibandingkan daripada 54 juta penduduk di sana, dan di antara wilayah-wilayah yang mempunyai penduduk orang Islam adalah di wilayah Xinjiang, Hui, Ningxia, Yunnan, Shaanxi, Shandong, Sichuan dan wilayah yang lain-lain. Secara rumusnya, sepanjang kajian ini, kami dapat mempelajari lebih mendalam dan terperinci mengenai tamadun Cina ini. Tamadun Cina ini juga tamadun yang mempunyai pengaruh yang kuat kerana tamadun Cina adalah tamadun yang tertua di dunia. Kesimpulan bagi keseluruhan kajian ini adalah kami dapat mengetahui perkembangan tamadun Cina, sejarah kepelbagai etnis serta budaya dan langkah-langkah kedatangan Islam di tamadun Cina ini.